Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so untuk hari ni Ustazah akan rakam video pengajaran. Jadi kita buat Google Meet lah. So awak tengok video yang Ustazah rakam ni je. Okey, boleh Alright, so insyaAllah hari ni kita akan cover dua tajuk. Dua tajuk mengenai dalam bidang Al-Quran, pelajaran 1 dengan 2. Memandangkan bidang Al-Quran ni dia tak panjang, dia pendek je. So saya akan cover dua tajuk terus. And lepas dia habis pengajaran yang video ni, awak tengok video ni, lepas awak habis pengajaran ni, habis pembelajaran ni, awak dikehendaki untuk menyiapkan penilaian yang ada pada buku teks ni. Okey, boleh penilaian ada pada muka surat untuk pelajaran 1, penilaian dia pada muka surat 4, dan untuk pelajaran 2 penilaian dia adalah pada muka surat 8. So total 8 muka surat je. Okey. Sebelum Ustazah start, Ustazah nak awak sediakan dulu buku teks kat depan awak. Okey. Kalau tak ada buku teks kat depan, you guys can print ataupun tak payah print lah, tengok online buku teks Pendidikan Islam tingkatan 2. Okey, boleh Alright, so kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu Make sure awak baca doa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So kita tengok muka surat 2. Tajuk bagi pelajaran pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala pengurunia hidayah. Okey. Hidayah boleh jadi nama orang. Hidayah boleh jadi pemahaman kita tentang hidayah ni boleh jadi ia adalah salah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, petunjuk ke arah kebenaran. Kan? So kita tengok apa dia ayat yang berkenaan dengan hidayah ni. Surah Al-Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Surahul Azim. Okey, so apa maksud kepada ayat yang Ustazah baca tadi kita tengok. Okey, so potongan ayat Ustazah akan bagi maksud berdasarkan potongan ayat. Okey, macam ada dalam buku teks lah. Boleh tengok. Okey, Rabbana la tuzigh qulubana. Maksud dia apa? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Memesongkan. Apa maksud memesongkan tu? Maksudnya daripada kita seorang yang soleha, seorang yang memang mengikuti setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memesongkan hati kita, kita jadi lalai, kita jadi sesat, kita jadi tinggal solat. Hidayah dah hilang lah tu. Hidayah dah hilang. Kita jadi suka menipu, kita jadi suka buat benda-benda yang tak elok. Maksudnya Allah dah pesongkan hati kita daripada jalan yang lurus. Sebab kita ni asal kita daripada bersih, suci bersih. Bayi kan, seorang bayi bila dilahirkan ada dosa terus ke? Tak ada. Kan, suci bersih. So that's why lah kita kena selalu doa ke Allah SWT supaya Allah ni jangan pesongkan hati kita yang bersih ni, hati kita yang sentiasa ingat pada Allah, hati kita yang sentiasa nak kepada kebaikan, jangan tiba-tiba nak kepada keburukan. Nauzubillah. Kita doa ke Allah selalu supaya Allah tak pesongkan hati kita. So ni adalah doa lah.
Antara doa yang boleh kita amalkan supaya Allah tetapkan hati kita di jalan dia. Okey, faham kan? Ba'da iz hadaitana. Sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Ya Allah, jangan kamu pesongkan hati kami. Ba'da iz hadaitana. Sesungguhnya engkau sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Kita minta ke Allah, kita mohon ke Allah, ya Allah, kau tetapkanlah hati kami, jangan pesongkan hati kami setelah kau bagi hidayah kepada kami. Kita nak berada sentiasa dalam hidayah. Bukan kita nak hari ni je hidayah, esok jadi jahat dah. Nauzubillah, kan? Okay, so kita perlu doa lah. Jangan macam fikir kita ni Islam, kita baik dah. Kena sentiasa doa. Sebab tu kalau awak tengok drama yang banyak awak tengok tu, daripada baik, tiba-tiba jadi jahat. Kan? Daripada kita cakap, kita tak sangka dia tu sebenarnya watak yang jahat, nampak baik je sebenarnya jahat. Sebab apa? Sebabnya ada kesan cemburu, ada kesan ada rasa cemburu, ada rasa yang iri hati cemburu sama. Ada rasa dendam, kan? So tak elok lah benda-benda macam tu. That's why kita kena selalu doa ke Allah supaya kita dibersihkan hati dan kita berada dalam hidayah Allah yang kekal sampai hari kiamat, sampai kita mati. Kan? InsyaAllah. Okey, wahab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Kan? Kita minta ke Allah tetapkan hati kita dalam hidayah dan limpah kurniakan kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Kan? Kita doa pada Allah. Okay. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Kan? Allah je yang boleh kurniakan kita sesuatu yang kita tak jangka pun kita akan dapat, ataupun suatu yang amazing atau luar biasa. Manusia dapat buat ke? Tak dapat. Yang dapat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kita kena sentiasa berserah diri pada Allah. Okay, so insyaAllah nama lagi Allah pengurnia hidayah dalam tajuk ni. So memang kita nak mohon hidayah daripada Allah ni, kita kena sentiasa doa. Dan ni adalah salah satu ayat dia, surah Al-Imran ni. Kita boleh sentiasa amalkan. Senang je. Senang awak hafal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey. Alright. So, apa intisari ayat ni? Apa yang awak dapat daripada ayat ni? Okey. So, yang pertama adalah umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati ni dalam hidayah Allah Subhanahu Taala. Okey, antara doa tersebut ayat ni, ayat yang saya dah baca tadi, ayat 8 surah Al-Imran. Okey. Right. So yang kedua apa? Allah Subhanahu Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Awak cakap awak beriman. Kita cakap kita beriman. Kita cakap kita percaya ke Allah. Tapi, cuba fikir balik. Kita berapa kali berdoa dalam sehari? Kita berapa kali kita istighfar dalam sehari? Berapa kali kita zikir dalam sehari? Kena tengok balik diri. Okey? Kalau kita ni di kalangan orang-orang mukmin, insya-Allah Allah sentiasa bantu kita. Ujian tu, kalau cakap ujian tu, aku ni rasa baik dah. Kan? Solat bangun malam, solat duha lah. Aku buat baik je dengan semua orang. Tapi kenapa ada je ujian? Ujian tu tanda Allah sayang. Ujian tanda Allah sayang. So that's why jangan rasa ditimpa-timpa ujian tu maksudnya Allah benci. Oh tidak. Allah sayang. Sebab apa? Allah still lagi tengok kita. Allah still lagi care pasal kita. Kalaulah Allah ni
tak tengok dah, tak ambil tahu dah pasal kita. Allah tak bagi ujian dah pasal kita. Maksudnya suka hati kau lah kau nak buat apa. Ibaratnya Allah cakap macam tu kan. Suka hati awak lah awak nak buat apa-apa. Saya tak kisah dah pasal awak. Sedih kan? Sedih kan? Even kawan baik kita cakap macam tu kat kita pun kita rasa macam Allah Akbar, sedihnya kan. Lagi-lagi Allah yang mencipta kita kan. Na'udzubillah min zalik. Supaya kita ni kalangan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman pada Allah, dan Allah limpahkan segala rahmat pada kita, insya-Allah. Okey. Alright, yang ketiga, Allah suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Kan? Allah suka Allah ni. Allah suka sangat memberikan hidayah dan rahmat pada hamba-Nya. Tapi kena ingat, kena minta lah dengan dia. Doa dengan dia. Allah ni sangat suka kalau kita ni berdoa pada dia. Ya Allah, kalau kita rasa macam penat sikit, ya Allah ya Tuhanku, aku rasa penat, ya Allah, kau berikanlah aku kau berikanlah kemudahan dalam kehidupan aku supaya hilang rasa penat sikit aku ni. Ya Allah, aku tahu dunia ni hanyalah sementara. Ya Allah, aku tahu dunia ni hanyalah tempat ujian bagi aku. Sebabnya dekat akhirat nanti yang kekal selama-lamanya. Kalau dunia ni kau bagi aku rasa best je kan, rasa macam indah je kan, maksudnya dunia ni berharga. Tapi sebenarnya dunia ni tak berharga pun. That's why lah kita ni dihadapi rintangan yang berbagai. Kan? Allah nak cakap dunia ni tak ada apa-apa pun. Dunia ni tak ada apa-apa pun. Yang ada apa-apa tu, yang berharga tu akhirat nanti. Okay? So, insya-Allah buat yang baik, buat yang terbaik untuk Allah. Okay? Jadi lebih baik dah hari demi hari. InsyaAllah kita sama-sama. Okay. Alright. So, kita tengok Allah SWT yang keempat. Allah SWT memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Kan? Milik Allah yang mutlak. Maksudnya Allah je pemilik hidayah ni. Tak ada orang lain boleh bagi hidayah pada awak. Even keras awak tak boleh bagi hidayah pada awak. Kan? Kalau ada power tu, na'udzubillah lah kan. Jangan ada power lagi lah. Kecil lagi. Okay? Tunggu kahwin je terus nanti. Tak payah nak power sangat. Okay? Even mak ayah awak sekalipun tak boleh bagi hidayah pada awak. Kalau mak ayah awak baik pun belum tentu kita baik. Kan? Mak ayah baik belum tentu kita baik. Sebab apa? Hidayah ni tak boleh diwarisi. Hidayah ni milik Allah je. Allah je yang boleh bagi pada kita. So that's why berdoalah supaya kita sentiasa dapat hidayah dan berada dalam rahmat Allah. Hidayah Allah sentiasa. Okay, insyaAllah. Right. So yang kelima, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah. Ni Allah cakap. Subhanahu wa ta'ala, kerana hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Kan? Macam Ustazah bagi contoh tadilah. Kan? Tak semestinya kita ni akan berada dalam kebaikan. Sebab memang kita akan terpesong juga bila mana kita ni tak berdoa pada Allah supaya kita ni ditetapkan dalam hidayah Allah. That's why ramai je yang awak tengok terkeluar daripada Islam. Kan? Sebab apa? Sebab Allah pesongkan hati dia. So na'udzubillah lah kita di kalangan orang-orang yang Allah pesongkan hati. Supaya kita doa. Kita kena sentiasa doa supaya kita ni ditetapkan hati kita dalam hidayah Allah. InsyaAllah. Okay? So sama-sama. Awak belajar, Ustazah pun belajar juga. Awak ingat balik, Ustazah pun ingat juga balik pasal apa sebenarnya tujuan hidup kita ni. Kita nak gapai redha Allah, kita nak dapat hidayah Allah. Kita nak dapat hidayah Allah, kita nak berada sentiasa dalam Islam. Sebab Islam tu adalah agama yang diterima di sisi Allah.
Islam. Inna dina indallahi Islam. Maksudnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam je. Tak ada Buddha, Kristian, tak ada. Islam je. So that's why lah apa yang, dan kalau kita ni memang kita ni berada dalam Islam dah, tapi adakah kita ni mengamalkan apa yang Rasulullah ajar dalam Islam ni? Kan? Berbuat baik, tutup aurat, kan? Tutup aurat, labuhkan tudung, kan? Lepas tu tak pakai jarang-jarang, kan? Tak couple, tak tipu, tak berzina, kan? So kena fikir balik semua benda tu. Okay? Supaya kita rasa nikmat kita ni beragama Islam, nikmat kita ni sebagai penganut agama Islam. So insya-Allah kita sama-sama tahu. Ustazah sampaikan ilmu ni, Ustazah, kita belajar pasal hidayah hari ni bukan sekadar silibus saja, tapi Ustazah nak awak hayati apa maksud hidayah sebenar tu. Bukan hidayah kawan awak, hidayah, maksud hidayah tu sendiri, petunjuk, kan, petunjuk jalan, kan. Okey, so habis dah lah. Nombor 5 pula, tertinggal nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5 saya dah baca tadi. So saya nak baca ada hadis mengenai hidayah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan, seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah pun berdoa. Kalau kita tak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kan? Rasulullah tu tak ada dosa. And Rasulullah tu orang yang sangat dicintai Allah. Kita ni, ya Allah ya Tuhanku, malulah kalau kita tak berdoa, kan? Rasulullah baca doa apa untuk tetapkan hati ni, untuk kuatkan iman ni. Rasulullah baca, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Tu ayat yang doa yang selalu Rasulullah baca. Ni daripada Tirmizi, hadis, kan. Maksud dia, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu, ya Allah. Kan. So kita bacalah doa ni supaya kita sama-sama berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sampai hujung nyawa kita. Sebab kita tahu ke kita ni mati dalam Islam ke kita mati dalam agama lain? Na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah, mati dalam agama lain, kan. Kita doalah supaya kita ni dimatikan dalam Islam. Hidayah tu kita kan selalu doa, minta, ya Allah ya Tuhanku, kau matikanlah aku dalam Islam, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau matikanlah aku dalam keadaan yang baik. So insyaAllah, so itu je lah untuk pelajaran yang pertama. Dan Ustazah harap kita boleh amalkan doa-doa yang Ustazah cakap tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa lagi yang Rasulullah cakap, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi tsabbit qulubana. Qulubana tu untuk ramai, qalbi tu untuk hati seorang je, ala dinik, dalam agama. Tetapkanlah hati kami ni, tetapkanlah hatiku ni dalam agama. Tu untuk kuatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itu saja daripada Ustazah untuk pelajaran yang pertama. Sila buat penilaian pada muka surat 4, ya. Okey, so kita akan sambung sekejap lagi untuk pelajaran yang kedua. Okey? Assalamualaikum.